Hadis 212. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana ala saqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkiratun famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnari fazahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad qalaha rawaha al-Bukhari. Takrij hadis ini ialah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Jihad bab perbuatan khianat yang sedikit daripada harta ghanimah 6/130. Darjat hadis ini ialah hadis sahih. Makna perkataan yang pertama hadis ini ialah saqila, yang bermaksud ahli tanggungan dan barang-barang yang berat untuk dibawa. Yang kedua, kirkirah, iaitu disebut bahawa dia pernah memegang haiwan tunggangan Nabi SAW dan merupakan seorang hamba yang berkulit hitam yang dihadiahkan kepada Nabi SAW lalu baginda memerdekakannya. Yang ketiga, aba'atan, yang bermaksud sehelai kain yang berjalur hitam. Yang keempat, qalaha, yakni bermaksud dia telah mengambilnya secara khianat daripada harta ghanimah. Perkataan qala diambil daripada al-qulul yang artinya dari segi bahasa ialah perbuatan khianat, manakala dari segi syarak pula ia bererti mengambil sesuatu daripada harta rampasan perang sebelum pembahagiannya dengan cara mencuri. Maksud umum hadis 212 iaitu ada seorang lelaki yang menjaga keluarga dan harta benda Nabi dan dia dipanggil Karkarah, iaitu lelaki itu mati dan Rasulullah SAW berkata dia berada dalam neraka api. Orang ramai pergi melihatnya dan mendapati di tempatnya terdapat jubah yang telah dicurinya dari harta rampasan perang. Kefahaman hadis dari segi akidah ialah syariat dengan tegas memberi amaran terhadap kemungkaran iaitu pengkhianatan dan pencurian harta rampasan sebelum dibahagikan dan jelas bahawa hukuman ke atasnya akan ditanggung oleh saksi hari ini. Ia juga mengatakan bahawa Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meredai mereka, bahawa seorang lelaki berkata kepadanya, Karkah adalah penjaga berat Nabi SAW dan graviti perjalanan bergerak bagasi yang meninggal dunia. Lelaki ini dalam perjalanan kitab ini dialah Nabi Muhammad SAW dan dialah berkata bahawa orang ini berada dalam neraka. Kefahaman hadis dari segi fiqh yang bermaksud khianat adalah kata lawan daripada amanah. Khianat ini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan dan tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajipannya kepada Allah dan Rasulnya. Khianat adalah sifat dari orang yang munafik. Kefahaman hadis dari segi akhlak iaitu khianat adalah sifat terlaknat penghancur seluruh umat Islam, sebuah sifat yang menjadikan kaum-kaum terdahulu mendapat azab yang amat berat. Ialah sifat tercela bagi hamba yang sentiasa berbuat maksiat. Islam sangat mencela sifat khianat kerana ia termasuk perbuatan tercela sekaligus maksiat dan ia adalah menjadi adat di kalangan masyarakat. Maka menyebabkanlah kemungkaran di tengah umat. Jelaslah mereka dahsyat, bahaya dan khianat sangat bahaya. Pengajaran hadis yang pertama ialah sesungguhnya perbuatan khianat pada harta benda awam adalah satu daripada dosa-dosa besar yang akan diseksa pelakunya di dalam neraka. Yang kedua, setiap pengkhianatan akan mendapat bendera di hari kiamat. Dan yang ketiga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Saya akan membacakan matan hadis. Wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sanatu sna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wal Rajab mudar lazi baina Jumada wa Sya'ban. Ayyu syahri hadza qulna Allah wa rasuluhu a'lamu. Fasakat hatta zananna anna sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa Zulhijjah? Qulna bala. Qala fa ayyu baladin hadza? Qulna Allah wa rasuluhu a'lamu. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysal baldata? Qulna bala. Qala fa ayyu yaumi hadza? Qulna Allah wa rasuluhu a'lamu. Fasakat hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Faqala alaysa yawman nahar? Qulna bala. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haram kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Alla liyuballiri asyahidul ghaib fala'alla ba'da man yuballiruhu an yakuna aw'a laha min ba'di man sami'ahu. Summa qala ala hal ballartu? Qulna na'am. Qala Allahumma ashhadu. Takrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Permulaan Penciptaan Makhluk. Ia diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Qasamah, iaitu bab yang menyatakan betapa besarnya pengharaman darah, maruah dan harta. Seterusnya, darjat hadis. Darjat hadis ialah hadis ini merupakan hadis yang sahih. Seterusnya, makna perkataan. Yang pertama, qala, yang bermaksud baginda telah bersabda, yakni dalam khutbahnya ketika mengerjakan haji wada pada tahun 10 Hijrah. Seterusnya, qadis tadara kahayatihi inna zaman mana. Maksudnya sesungguhnya masa telah beredar seperti keadaannya, yakni sesungguhnya masa telah berulang-ulang kali terbahagi kepada tahun-tahun dan 1 tahun pula terbahagi kepada bulan-bulan. Ia beredar atas keadaan yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan al-istidrah bererti perbuatan berpusing di sekeliling sesuatu dan kembali semula ke tempat di mana ia telah bermula daripadanya. Seterusnya, perkataan kahayatihi yang bermaksud seperti keadaannya. Perkataan al-hayatihi bererti rupa, bentuk dan keadaan yang ia telah berada padanya. Okey, sekali haram. Yang bermaksud yang haram, yakni 4 bulan yang diharamkan, yang haram melakukan perang padanya. Maksud umum diriwayatkan daripada Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda, sesungguhnya masa telah beredar seperti keadaannya pada hari Allah mencipta langit-langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. 4 bulan daripadanya ialah bulan-bulan haram, iaitu 3 bulan yang berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram serta bulan Rajab. Kabilah Murda yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apakah ini? Kami berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Baginda pun diam
sehingga kami menyangka bahawa baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Bukankah ini bulan Zulhijjah? Tanya baginda. Ya, benar, jawab kami. Negeri apakah ini? Tanya baginda. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, jawab kami. Baginda pun diam, sehingga kami menyangka bahawa baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Bukankah ini bulan Zulhijjah? Tanya baginda. Ya, benar, jawab kami. Negeri apakah ini? Tanya baginda. Allah dan Rasul lebih mengetahui, jawab kami. Baginda pun diam, sehingga kami menyangka bahawa baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Bukankah ini negeri tanah haram Mekah? Tanya baginda. Ya, benar, jawab kami. Hari apakah ini? Tanya baginda lagi. Allah dan Rasul lebih mengetahui, jawab kami. Baginda pun diam, sehingga kami menyangka bahawa baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Bukankah ini hari Nahar, hari menyembelih haiwan korban pada 10 Zulhijjah? Tanya baginda. Ya, benar, jawab kami pula. Baginda bersabda, maka sesungguhnya darah-darah kamu, harta benda kamu, maruah-maruah kamu adalah haram ke atas kamu, sebagaimana haramnya hari kamu ini di negeri kamu ini. Pada bulan kamu ini, kamu akan menemui Tuhan kamu. Lalu ia akan menyoal kamu tentang amalan-amalan kamu. Ketahuilah, maka janganlah kamu kembali menjadi kafir selepas dalam keadaan sebahagian kamu menetap leher sebahagian yang lain. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di sini pada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Maka boleh jadi sebahagian orang yang disampaikan kepadanya lebih memahaminya daripada sebahagian orang yang mendengarnya. Kemudian baginda bersabda lagi, ketahuilah, adakah aku telah menyampaikan? Kami berkata, ya. Baginda pun bersabda, ya Allah, bersaksilah. Seterusnya, kefahaman hadis berdasarkan akidah. Berdasarkan maksud hadis tersebut, sebahagian isi kandungan hadis ini menerangkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kejadian tersebut jelaslah menunjukkan tanda kebesaran Allah. Jika tiada langit, maka tiadalah tempat untuk kita berteduh di atas muka bumi ini. Manakala jika tiada bumi, maka tiadalah tempat untuk kita menetap di bumi ini. Sebagai umat Islam, kita tidak seharusnya mempunyai sifat kekufuran terhadap Allah SWT. Kerana ini boleh menyebabkan diri kita menjadi murtad. Kita mestilah mempercayai bahawa setiap apa yang terjadi di muka bumi ini adalah tanda kebesaran Allah. Seterusnya, kefahaman hadis dari segi fiqh. Hadis tersebut menerangkan tentang 4 bulan daripadanya bulan-bulan haram, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Dalam bulan tersebut dinamakan bulan yang haram kerana pada bulan ini diharamkan berperang dan juga ia adalah bulan suci di mana Allah SWT mengharamkan kezaliman dan setiap kezaliman yang dilakukan dosanya adalah lebih besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Seterusnya, kefahaman hadis dari segi akhlak. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW dipersoalkan pelbagai soalan daripada orang yang bertanya. Namun, Nabi menjawab pelbagai soalan yang diajukan dengan tenang dan sabar walaupun pelbagai soalan yang telah diajukan. Ini jelaslah menunjukkan sifat sabar dalam diri Nabi. Akhir sekali, pengajaran hadis. Penegasan tentang pengharaman darah, harta dan maruah di samping galakan supaya memeliharanya dan tidak melampaui batas hukum syarak padanya.
setiap Muslim, bahkan setiap hamba akan berdiri di hadapan Tuhannya yang akan menyoal dan menghisapnya atas segala perkara yang besar dan yang kecil. Penegasan tentang keperluan memahami tunjuk ajar dan ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT, Rasulnya SAW, guru-guru dan lain-lain. Gesaan supaya menyampaikan ilmu dan memindahkannya kepada orang lain dengan amanah, jujur dan benar.